Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua para penonton. Apa khabar semua? Diharap anda sihat dan ceria sentiasa. Bersama saya, Alifah Ahmad, hos anda untuk episod kali ini. Perpustakaan Kuala Lumpur di bawah seliaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah mengajukan satu program yang diberi nama Bacaan Kegemaran Saya atau dikenali sebagai BKS. BKS ini merupakan satu inisiatif oleh Perpustakaan Kuala Lumpur bagi menggalakkan orang ramai lebih gemar membaca. Justru itu, untuk episod kali ini, kita menjemput Puan Nur Azlina binti Muhammad Saad, pengarah daripada Jabatan Audit Dalam Dewan Bandaraya Kuala Lumpur untuk menceritakan sedikit buku kegemaran beliau. Apa kita tunggu lagi? Jom kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nur Azlina Muhammad Saad daripada Jabatan Audit Dalam Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Hari ini kita berada dalam program Bacaan Kegemaran Saya. Saya memilih buku Jumpstart Your Thinking ditulis oleh John C. Maxwell. So John C. Maxwell ni merupakan penulis buku daripada Amerika dan beliau telah pun menulis hampir lebih daripada 100 buah buku dan ditranslate kepada 50 bahasa di seluruh dunia. Buku-buku yang ditulis adalah menjurus kepada motivasi dan juga kepimpinan. Jadi saya memilih buku ni kerana tajuknya sendiri memberi satu inspirasi kepada saya untuk menukar fikiran kita kepada cara yang lebih positif atau kaedah yang lebih positif. Jumpstart your thinking, memulakan langkah untuk kita mengubah cara kita berfikir. Daripada buku ni terdiri daripada 187 muka surat, berbeza daripada buku-buku lain. Tu yang menarik perhatian saya. Dalam buku ni dia tidak ada bab, tetapi dia ada hari. Kerana dikatakan inilah 90 hari cara untuk kita improve kepada good thinking atau cara berfikiran yang positif. Maksudnya dalam tempoh 30 bulan, insya-Allah kita akan boleh menukar diri kita daripada sekarang kepada yang lebih baik. Sebenarnya penulis dia sentiasa bertanya, dia tertanya-tanya kenapa ada orang yang berjaya, kenapa ada orang yang tidak berjaya. Beliau mengatakan orang yang berjaya ni adalah cara fikiran dia berbeza daripada orang yang tidak berjaya. So jadi itu yang memberi inspirasi kepada beliau kerana daripada cara pemikiran sebenarnya akan boleh mengubah kita kepada yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan chapter yang pertama ni ataupun saya kata day 1 tadi tu, kata-kata hikmatnya you are today where your thoughts have brought you. You will be tomorrow where your thoughts take you. Maksudnya di sini kita berada pada hari ini, apa yang kita fikirkan, bagaimana kita akan jadi, itulah yang akan bawa kita esoknya. So daripada apa yang penulis cuba ringkaskan di sini ialah kita kena menukar cara pemikiran kita daripada negatif kepada positif untuk kita ubah kehidupan kita. Dalam buku ni juga cara-cara, langkah-langkah bagaimana kita nak berubah kepada fikiran yang positif. So ada 6 langkah yang dikongsikan. Changing your thinking, dia akan changing your belief. Maksudnya kita ubah cara pemikiran, kita akan ubah kepercayaan kita, dan bila kita ubah apa yang kita percaya, kita akan ubah apa pengharapan kita, expectation kita. Tu step yang kedua. Step yang ketiga, apabila kita ubah expectation kita, kita akan ubah attitude kita, sikap kita. Dan apabila kita ubah attitude kita, kita akan ubah cara kelakuan kita. Dan step kelima, bila kita ubah cara kelakuan kita, kita akan ubah performance kita. Dan apabila kita ubah performance kita, dan insya-Allah kita akan ubah cara hidup kita, kehidupan kita. Dalam buku ini juga dia ada menyatakan yang orang yang tidak berjaya sebenarnya dia akan lebih berfikir kepada cara untuk dia survive. So, kita tengok orang-orang yang tak berjaya ni, dia lebih memikirkan bagaimana dia nak survive, nak cari makan. Bagai pepatah berkata, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, kais petang makan petang.
Tapi bagi orang yang average, bagi orang yang kebanyakan, dia akan lebih memikirkan macam mana nak maintain dalam kehidupan dia. Tapi bagi orang yang berjaya, mereka akan lebih memikirkan bagaimana untuk progres ke arah kemajuan. So itu yang sepatutnya yang ada dalam setiap pada diri kita lah. Satu lagi juga dikongsikan oleh penulis jenis-jenis pemikiran, big thinking, focus thinking, creative thinking, realistic thinking, strategic thinking, dan berbagai lagi. So kalau tuan-tuan puan nak tahu apakah cara-cara pemikiran tu, boleh dapatkan, boleh lihat, baca sendiri daripada buku ni. Dan satu lagi yang yang saya dapatilah daripada buku ni yang juga memberi inspirasi kepada saya, apabila bos kita memberi satu-satu arahan kepada kita, kita seharusnya menghasilkan penghasilan idea kita lebih daripada apa yang di-expect oleh bos kita. Sudah semestinya akan menjadi seorang pekerja yang baik yang dapat menghasilkan daya kreativiti yang tinggi dalam kerja-kerja kita. Ada juga kata-kata yang diberi dalam ni, the hero is the one with ideas. If your thinking is limited, so is your potential. Maksudnya dekat sini, kalau kata macam tadi, kalau ketua kita memberi arahan A, kita hanya buat A, sepatutnya kita boleh buat A sampai Z. So itu menunjukkan potensi dalam diri kita. Selain daripada catatan 90 hari tersebut, ada ruangan kosong yang disediakan di sebelah kiri yang seperti yang saya tunjukkan ni. Ini sebenarnya adalah untuk kita mencatat. Penulis memberikan soalan-soalan atau sebagai guide, panduan kepada kita untuk kita keluarkan input yang ada dalam minda kita selepas kita baca. Sebenarnya buku ni juga mengingatkan saya kepada penulis, iaitu Encik Muhammad Azlan Abdullah. Beliau adalah penulis buku Rahsia Pengutip Sampah Menjadi Jutawan. Jadi apa yang dikongsikan oleh beliau, ada kata-kata dia yang saya suka untuk kaitkan dengan buku ni. Kata beliau, saya percaya kepada pemikiran positif akan menghasilkan satu tindakan yang positif seterusnya membawa kejayaan. Bila dan di mana saya tidak tahu, apa yang pasti kejayaan akan hadir apabila saya berusaha dengan betul. Jadi apa yang beliau kata sebenarnya berkait sangatlah dengan buku ni. Buku ni juga menceritakan inspirasi penulis yang didedikasikan kepada ayahnya, iaitu Melvin Maxwell. So dikatakan ayahnya mempunyai masalah kemurungan lah disebabkan oleh kehilangan ibu beliau seawal usia 6 tahun. Jadi di zaman kanak-kanaknya, ayah kepada penulis menjadi seorang yang negatif disebabkan oleh kurangnya kasih sayang lah. Tetapi apabila menjengah kepada usia remaja, ayah beliau telah transform dengan cara pemikiran yang betul ke arah yang positif. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan ni untuk dedikasikan bacaan saya ni kepada ayah saya sendiri. Apabila penulis ni mengatakan ayah dia adalah hero kepada dia, begitu juga dengan ayah saya. Kami dibesarkan dalam keadaan yang serba kekurangan, tetapi ayah saya telah mengambil tanggungjawab tu dengan penuh rasa tanggungjawab sebagai seorang ayah. Hasil penat lelah ayah saya telah pun juga dianugerahkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah baru-baru ni untuk tahun 1442 Hijrah di Masjid Zubair, kawasan Ceras. Jadi daripada situ ayah saya menjadi sumber inspirasi, sebagaimana penulis ni juga menjadikan ayahnya sebagai inspirasi untuk beliau menulis buku ni, iaitu cara berfikiran daripada positif akan telah menjadikan somebody from zero to hero. Dan saya juga insyaAllah, mana tahu kalau ada rezeki saya boleh menulis buku untuk menjadikan ayah saya sebagai hero saya. Jadi saya menyeru semua tuan-tuan puan-puan, datanglah ke Perpustakaan Kuala Lumpur, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang bertempat di Dataran Merdeka. Jadi untuk dapatkan bahan-bahan bacaan yang berilmiah, yang bermutu, semuanya ada di sini insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian sahaja perkongsian bacaan kegemaran saya untuk episod kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di episod akan datang. Patuhilah SOP, kita jaga kita. Assalamualaikum dan terima kasih.